Hai, selamat sejahtera. Pada hari ini saya ingin membentangkan satu kertas cadangan untuk unit perancangan ekonomi Sabah. Jadi kertas cadangan ini adalah merupakan cadangan projek perikanan nampan, memfokuskan bagi ikan putih ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenal sebagai trevally fish. Semoga cadangan ini boleh diterima oleh unit perancangan ekonomi. Sebagai pengenalan, pengurusan sumber perikanan bagi ikan putih ataupun trevally fish adalah merupakan satu cadangan untuk memastikan agar spesies ikan ini terus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Objektif ataupun matlamat pembentangan ini adalah ingin mendapatkan kelulusan daripada unit perancangan ekonomi bagi melaksanakan projek yang dicadangkan dalam proposal ini sebagai satu usaha untuk meningkatkan pendapatan para nelayan dan seterusnya membantu ekonomi negeri Sabah. Seperti yang ditunjukkan dalam slide ini, terdapat beberapa spesies sebenarnya dalam kategori ataupun dalam kumpulan ini. Ini merupakan jenis-jenis ataupun spesies yang boleh dikatakan agak popular dan yang sering terdapat di pasaran tempatan. Jadi ciri-ciri umum ikan ini adalah dari segi rasa yang agak sedap. Lepas tu permintaan pun agak tinggi, terutama di restoran-restoran mewah. Dan bagi para pemancing ianya merupakan satu jenis ikan yang sangat diminati sebab ikan ini kuat melawan, artinya untuk tarikan, dan sangat menariklah untuk pemancing. Dan seterusnya mereka ni ataupun spesies-spesies ikan ni mendiami kawasan terumbu karang dan semuanya bergerak secara berkumpulan. Untuk tujuan pembentangan ini saya akan memfokuskan kepada satu spesies sahaja, iaitu giant trevally ataupun nama saintifiknya adalah Caranx ignobilis. Ikan ini sangat popular di Malaysia dan juga di Sabah, dan seringkali kita boleh dapatkan ataupun kita dapat lihat di pasar-pasar di seluruh Sabah, ataupun kalau di pasar Kota Kinabalu pun terdapat ikan ini selalu dijual. Nama lain ikan ini adalah kingfish. Menurut Abu Khair dan Muhammad Azmi. Kebanyakan ikan ini menetap di semua kawasan perairan laut, sama ada terumbu karang, pesisir pantai, dan biasanya kalau jenis masa juvana, ianya menetap di bahagian muara sungai. Antara ciri-ciri giant trevally, seperti yang telah dinyatakan oleh Andrews 2020, ikan ini boleh mencapai umur sehingga 25 tahun. Kemudian ikan ini juga mendiami kawasan batu karang kebanyakannya, menurut Lady pada 2015. Saiz ikan ini pernah mencecah sehingga 87 kilo menurut satu laporan ataupun laporan surat kabar di Hawaii pada tahun 1980. Dan seperti yang dinyatakan pada awal tadi, perlawanan ikan ini kepada para pemancing yang menyebabkan para pemancing sangat suka, artinya menyasarkan ikan ini untuk aktiviti sukan memancing. Dan seterusnya seperti yang dinyatakan pada objektif, yang mana tujuan pembentangan ini adalah untuk mencadangkan bagaimanakah pengurusan perikanan nampan untuk ikan putih. Jadi berikut adalah cadangan-cadangan yang saya akan perjelaskan ataupun huraikan secara lebih jelas selepas ini. Dan ini adalah senarai-senarai dia, terdapat 7.
Yang pertama, memperkenalkan tangkapan bermusim, mewujudkan kawasan perlindungan, memperkenalkan peraturan penangkapan ikan, membuat sekatan tertentu ke atas peralatan menangkap ikan yang digunakan, menetapkan jumlah hasil mampan maksimum, menetapkan had size minimum yang boleh ditangkap, dan memperkenalkan sistem tangkap dan lepas mengikut size-size yang tertentu untuk ikan ini. Okey, kita melihat kepada cadangan yang pertama, iaitu memperkenalkan tangkapan bermusim. Seperti yang telah dilakukan ataupun telah pernah dilaksanakan di Semenanjung Zamboanga di negara Filipina, jiran kita, untuk spesies ikan sardin. Okay, mereka telah memperkenalkan tangkapan bermusim ke atas ikan sardin di kepulauan tersebut. Dan hasil yang sangat positif telah diperolehi mengikut catatan Rolla AC pada tahun 2018. Yang pertama sekali, tangkapan sardin telah meningkat di luar musim larangan. Bermaksud artinya semasa proses penangkapan ikan sardin dibenarkan. Kemudian peningkatan tangkapan spesies lain yang bernilai tinggi juga terdapat di kawasan tersebut, bermaksud selain daripada ikan sardin. Dan secara tidak langsung, pendapatan kru nelayan yang terlibat untuk menangkap di kawasan tersebut meningkat. Cadangan seterusnya, iaitu mewujudkan kawasan perlindungan. Okey, ini pernah dilakukan di Kepulauan Hawaii pada tahun 1998. Seperti yang telah dinyatakan dalam satu artikel oleh Friedlander pada tahun 2003. Jadi pengenalan kawasan perlindungan daripada sebarang aktiviti penangkapan ikan di kawasan terumbu karang di Kepulauan Hawaii telah merekodkan lebih banyak spesies yang bernilai tinggi ditemui di kawasan tersebut. Okay, dan seterusnya kuantiti bagi setiap spesies di kawasan terumbu karang bertambah berbanding tanpa di kawasan tersebut tanpa dilindungi sebelum itu. Okey, cadangan yang ketiga iaitu memperkenalkan peraturan penangkapan ikan. Okey, di sini seperti yang dinyatakan oleh Huang S dan He Y 2019, seperti yang telah dilaksanakan oleh negara China. Okey, negara China semenjak dahulu telah memperkenalkan banyak akta peraturan undang-undang dan semua itu adalah yang berkaitan dengan aktiviti perikanan di negara mereka semenjak tahun 1911. Dan apa yang dapat diperhatikan seperti yang berlaku pada sekarang ini, negara China menguasai dunia untuk industri perikanan. Untuk industri seperti aquaculture, perikanan tangkapan dan perikanan rekreasi. Okey, cadangan yang seterusnya iaitu melakukan sekatan ataupun pengharaman ke atas peralatan-peralatan menangkap ikan yang memudaratkan habitat bagi ikan putih, seperti yang pernah dilakukan di kawasan pantai Norway, bagi mengelakkan terumbu karang yang menjadi habitat beberapa jenis ikan di kawasan tersebut daripada dimusnahkan. Negara tersebut telah mengharamkan penggunaan alat menangkap ikan jenis trolling di kawasan tersebut. Ini yang seperti dilaporkan oleh Bart Valdemarsen dan Suronen dalam artikel mereka pada tahun 2003. Okay, cadangan seterusnya, penetapan jumlah hasil mampan yang boleh ditangkap. Okay, penetapan jumlah hasil mampan maksimum ataupun maximum sustainable yield. Okay, peraturan ini adalah secara teori, nelayan-nelayan boleh menangkap jumlah maksimum yang boleh diambil secara berterusan daripada anggaran stok yang sedia ada dalam kawasan tersebut. Artinya dia tidak boleh melebihi daripada anggaran stok yang terdapat di kawasan tertentu.
Okey, cadangan yang seterusnya iaitu menetapkan had size yang boleh ditangkap. Okey, di sini seperti yang telah diamalkan ataupun diaplikasikan di beberapa buah negara, saiz-saiz bagi tangkapan ikan ataupun segala jenis ikan di negara-negara mereka ditetapkan saiz minimum, maksud saiz paling kecil yang boleh ditangkap. Jadi artinya kalau tangkapan tersebut tidak mencapai saiz seperti yang telah disarankan, ianya perlu dilepaskan ke dalam laut supaya spesies ataupun tangkapan tersebut dia boleh membiak untuk generasi ataupun anak-anak ikan yang akan membesar nanti di kawasan tersebut. Okey, cadangan seterusnya kita memperkenalkan konsep tangkap dan lepas bagi sukan memancing dan juga rekreasi. Okey, mungkin Kerajaan Sabah boleh memperkenalkan sesebuah ataupun sesuatu kawasan untuk menumpukan ataupun memfokuskan kepada aktiviti sukan memancing. Jadi peraturan bagi peserta-peserta yang ingin memancing di kawasan tersebut mestilah melepaskan semula tangkapan mereka ke laut dan tidak boleh membawa pulang ikan tersebut. Ini pernah dilakukan di Sungai Platte, Selatan Colorado antara 1979 hingga 1982 bagi spesies ikan rainbow trout, dan hasil daripada peraturan ataupun konsep ini dilaksanakan di kawasan tersebut, ianya telah membantu spesies ikan ini bertumbuh ataupun berkembang lebih banyak di kawasan tersebut berbanding kawasan-kawasan lain. Okey, ini seperti yang telah dinyatakan oleh Wilder dan Knapp untuk dalam artikel mereka yang diterbitkan pada tahun 2007. Sebagai kesimpulan, Kerajaan Sabah perlu berfokus segera kepada aktiviti perikanan mampan di kawasan ataupun di negeri kita. Semoga dengan usaha ataupun fokus tersebut, ianya akan membantu spesies ini akan terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Adalah diharapkan melalui pembentangan yang saya telah laksanakan ini agar menjadikan unit perancangan ekonomi Sabah untuk mempertimbangkan cadangan-cadangan dalam pembentangan ini, kerana terdapat kebanyakan cadangan yang saya cadangkan dalam pembentangan ini telah berjaya, telah terbukti berjaya di beberapa negara yang telah mengamalkan cadangan-cadangan tersebut di negara mereka. Okey, sekian dan terima kasih. Semoga pembentangan yang saya sampaikan ini akan membuka minda dan melapangkan dada bagi semua pegawai-pegawai yang berkenan di unit perancangan ekonomi untuk mengambil berat ataupun berusaha untuk melaksanakan cadangan-cadangan seperti yang dinyatakan dalam pembentangan sebentar tadi. Okey, sekian. Terima kasih.